A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang dikasihi semua. Baik, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita daripada bab 1 itu. Untuk satu topik yang terakhir berkenaan dengan pengkelasan tumbuh-tumbuhan. Baik, sebelum ini kita ada belajar berkenaan pengkelasan haiwan. Saya harap murid-murid dapat menguasai topik yang kita pelajari pada minggu lepas. Baiklah, kita ulang sedikit. Haiwan dikelaskan kepada dua kelas. Yang pertama adalah invertebrata dan yang kedua adalah vertebrata. Dan vertebrata terbahagi kepada 5 kumpulan. Apa dia yang 5 kumpulan? Yang pertama, mamalia, amfibia, reptilia, ikan dan juga burung. Okey, bagus. Baik, hari ini kita nak masuk berkenaan dengan pengkelasan tumbuh-tumbuhan. Baik, berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan ini, kalau kita perhatikan di sekeliling kita terdapat banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Cuba kamu perhatikan di halaman rumah kamu ataupun di sekolah kita. Banyak jenis tumbuh-tumbuhan. So, bagaimana kita nak kelaskan tumbuh-tumbuhan ini kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu? Baiklah, hari ini kita akan menyentuh sedikit berkenaan dengan topik pengkelasan tumbuh-tumbuhan. Baik, mari kita belajar sama-sama. Kita masuk kepada pengkelasan tumbuhan. Boleh rujuk di buku teks muka surat 12 dan 13. Baik, mari kita tengok bagaimanakah tumbuh-tumbuhan ini dikelaskan, berdasarkan ciri-ciri apa. Apa yang menyebabkan sesuatu tumbuhan itu boleh diasingkan mengikut kumpulan-kumpulan dia yang tertentu. Kalau manusia, kita boleh kumpulkan berdasarkan bangsa, berdasarkan agama, warna kulit dan juga yang lain-lain lah. So, tumbuh-tumbuhan juga boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan. Di dalam sains tingkatan 2, kamu boleh tengok buku teks kamu. Tumbuh-tumbuhan ini dikelaskan kepada 2 kumpulan. Apa 2 kumpulannya itu? Yang pertama ialah tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga. Dan yang kedua ialah tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Baik, hari ini kita akan tengok 2 kumpulan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ialah tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga dan yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Baik, dalam tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga, dia dibahagikan pula kepada 3 kumpulan. Kita akan merujuk buku teks kamu di muka surat 12. Tumbuh-tumbuhan tidak berbunga ini dikumpulkan kepada 3 kumpulan. Yang pertama adalah lumut. Yang kedua adalah paku pakis dan yang ketiga adalah conifer. Kita akan tengok sekejap lagi contoh-contoh paku pakis, lumut, conifer. Baik. Untuk conifer, dia berbentuk kun. Pernah tengok kun kat tengah jalan tu? Berbentuk kun. Pokoknya berbentuk begitu. Itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga. Manakala tumbuhan berbunga pula dibahagikan kepada 2 kumpulan berdasarkan ciri-ciri cotyledonnya. Yang pertama monocotyledon dan yang kedua adalah dicotyledon. Mono itu bermaksud satu. Monosteroid, monoshock. Manakala dicotyledon bermaksud 2. Ada 2 cotyledon dan 1 cotyledon. Cuba kamu sebut sama-sama. Monocotyledon. Yang kedua adalah dicotyledon. Baik. Dalam buku teks kamu, kita boleh lihat 3 contoh tumbuhan tidak berbunga, iaitu lumut. Yang mana lumut membiak dengan menghasilkan spora. Bukan vascular. Maksudnya dia adalah dia membiak secara hamburkan, melepaskan dia punya spora ke udara dan dia akan berterbangan.
Sampai satu tempat dia akan membiak. Kemudian paku pakis. Paku pakis membiak dengan menghasilkan spora juga, dan dia adalah vascular. Apa itu vascular? Kamu boleh rujuk di buku teks kamu, muka surat 12, iaitu info science atas tu, di sini. Baik. Kemudian conifer, membiak dengan menghasilkan cone, dan ia adalah vascular. Baik. Dia kebanyakan pokok-pokok pine, pokok-pokok Christmas yang berbentuk cone macam tu, dia adalah kategori conifer. Itu adalah tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga, contoh yang lain. Okey, ini contohnya lumut. Yang B ini adalah, yang A ini alga, yang B ini lumut, C ini kulat, ataupun tadi kita belajar adalah ini dia. Paku pakis ada, lumut ada. Kemudian dan D adalah paku pakis. Paku pakis, pucuk midin, yang kita jumpa di tepi-tepi hutan tu biasanya itu ada kategori paku pakis. Dan conifer, ini conifer. Pokok-pokok yang berbentuk cone. Dia tidak berbuah, dia tidak berbunga. Ini pokok paku pakis. Ini juga paku pakis. Ada juga paku pakis sebagai tanaman hiasan. Boleh dibuat tanaman hiasan. Okey, ini contoh lumut yang berlumut di batu, di kawasan-kawasan dinding. Okey, ini lumut. Ini juga lumut. Cantik kan kawasan yang berlumut. Baik, ini fungi. Fungi, cendawan, kulat. Ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Okey, ini fungi, ini kulat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tumbuhan berbunga. Baik, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, tumbuhan berbunga di muka surat 13. Tumbuhan berbunga ini juga dibahagikan, dikategorikan, dikelaskan kepada dua bahagian, iaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Tumbuhan berbunga ini biasanya dia membiak melalui biji benih. Kamu tengok di sekeliling rumah kamu, pokok mangga, pokok durian, pokok pisang, pokok kelapa, pokoknya tengok sahaja. Baik. Contoh di sini ada bunga raya, ada bunga matahari. Pernah makan kuaci? Yang daripada bunga matahari. Bagi tumbuhan berbunga, dia dikategorikan kepada dua, iaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Kamu boleh rujuk buku teks kamu di buku surat 13, yang mana monocotyledon bermaksud dia mempunyai satu cotyledon. Satu cotyledon. Manakala bagi dicotyledon, dia mempunyai dua cotyledon. Apa itu cotyledon? Apa itu satu dan dua cotyledon? Baik, kamu boleh tengok di buku teks kamu. Kalau biasanya cotyledon ini seperti jagung. Okey, kita tengok jagung. Jagung boleh belah dua tak? Boleh tak belah dua? Kamu nak makan, kamu belah dua. Tak boleh kan? Kamu boleh makan jagung yang satu seketul sebiji besar tu. Maka dia sebiji, dia ada satu saja cotyledon. Tetapi contoh yang ada bagi dalam buku teks itu kacang. Kacang tanah itu boleh dikompek dua. Biasanya dua cotyledon ini boleh dikompek dua. Belah dua. Contoh apa lagi yang boleh dibelah dua? Biji cempedak, belah dua. Biji langka, belah dua. Kelapa boleh belah dua tak? Tak boleh, kena pakai parang boleh belah dua. Maka kelapa adalah jenis monocotyledon. Kita tengok lagi. Apa dia ciri-ciri monocotyledon? Yang kedua adalah dia mempunyai akar serabut. Akar yang serabut. Kita nampak di permukaan tanah akarnya. Yang kedua bagi dicotyledon mempunyai akar tunjang. Akar tunjang ni akar yang terus masuk ke dalam tanah. Biasanya pokok-pokok yang berbatang keras yang tinggi, contohnya pokok durian, pokok mangga, susah nak tumbang kerana akarnya masuk sampai ke dalam dan mempunyai satu akar yang besar turun ke bawah.
Tetapi akar serabut ni dia macam pokok kelapa. Dia di atas permukaan tanah, dia memegang di atas permukaan tanah sahaja. Kemudian daunnya berurat selari. Bagaimana urat selari tu? Okey, ni contoh urat selari. Daunnya berurat selari. Kalau kamu tengok dalam buku teks, dia tunjukkan satu pokok jagung berurat selari, satu hala saja. Manakala berurat jejala seperti pokok ni, dia di atas daun dia tu ada urat-urat yang lain lagi. Okey, seterusnya dia mempunyai batang yang tidak berkayu. Dan yang bagi dicotyledon, batang yang berkayu. Batang yang tidak berkayu contohnya pokok apa? Pokok serai, lembek kan? Pokok jagung, lembut. Batang yang berkayu, pokok durian. Keras tak? Keras. So kamu nak tumbuh pokok durian ke nak tumbuh pokok pisang? Yang mana yang lebih lembut? Tentulah pilih pokok pisang. Kemudian mempunyai bunga dalam gandaan 3 kelopak. Manakala dicotyledon gandaan 2 ataupun 5 kelopak. Macam ni lah. Okay, ada yang 3. So, dalam teks kamu ada menunjukkan contohnya. Okay, ni 1 cotyledon, 2 cotyledon, berakar tunjang. So ciri-ciri bagi tumbuhan ini dikelaskan mengikut monocotyledon dan juga dicotyledon. Baiklah. So itu saja daripada saya berkenaan dengan tumbuhan, pengkelasan tumbuhan. Kita ulang sekali lagi. Tumbuh-tumbuhan dikelaskan kepada 2, iaitu yang pertama adalah tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Tumbuhan tidak berbunga dikategorikan kepada 3, ingat tak? Okey, yang 3 iaitu yang pertama adalah lumut, yang kedua adalah paku pakis dan yang ketiga adalah conifer. Tumbuhan berbunga dikategorikan kepada 2 kumpulan, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Okey, itu saja daripada saya untuk topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.